Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amala mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Al-Muttaqin pada pagi ini? Sehat semuanya? Kita bersama dengan siapa pada pagi ini? Ada sesiapa di sini yang saya kenali? Oh, Masya Allah. Kita ada Azfa. Azfa ada dengan kita. Kak Zah sebagaimana biasanya. Kita ada Kak Som kita. Suryati. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi Kak Som. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Kak Ram ada Kak Ram kat sini? Assalamualaikum warahmatullahi. Tadi macam nampak Kak Ram. Dia tak beri salam pun dekat saya je. Dia tak beri salam pun dekat saya. Waalaikumsalam Ustaz saya. Oh, Kak Aisyah pun ada juga. Alhamdulillah sihat. Ulan sedang hujan. Itulah kan hujan, ya Allah. Hai. Tadi rasa macam nak cancel je kuliah. Dia punya sejuk. Masya Allah, tabarakallah. Rasa tu kalau tidur sampai pukul 12 macam best je kan. Cik Sasa, tidur sampai pukul 12 melampau. Itu ayat mak saya. Kan melampau kau nak tidur sampai pukul 12. Okay. So di sini ada Kak Ram ada? Ke Kak Ram? Oh, Kak Ram tak ada ya kat sini? Oh, okay. Tak apalah. Sesiapa-siapa yang ada saja di situ. Baik. Alhamdulillah muslimah, hari ini kita bertemu sekali lagi setelah minggu lepas kita cuti sekejap saja kerana ada beberapa urusan yang perlu saya selesaikan. Jadi hari ini Masya Allah tabarakallah, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan kesempatan untuk kita bertemu sekali lagi bagi menyambung perbincangan hadis kita yang ke-35 bertajuk adab-adab sosial. Kita masih lagi belum habis bincangkan hadis itu. Panjang juga perbincangan untuk hadis ini, tak mengapalah, sedikit demi sedikit, yang penting faham. Saya tidak mahu kita bincang satu hadis satu minggu habiskan semua tapi akhirnya tidak memberi apa-apa kefahaman ataupun kesan pada diri kita. Jadi hari ini kita akan masuk kepada sambungan perbincangan hadisnya. Ada Kak Ram di sini. I'm here. Ustazah sihat? Alhamdulillah sihat. Okay. Pagi. Asfah pun ada. Pagi petangnya hari ni kita. Petang nanti pun kita jumpa lagi kan, insyaAllah. Baik. So kita muslimah, hari ini kita akan sambung perbincangan hadis kita yang ke-35. Halaman yang keberapa hadis kita ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Halaman yang keberapa hadis kita ni? Ada sesiapa boleh typekan di ruangan komen? Muka surat 327. Oh, hari ini kita akan sambung perbincangan di halaman 327. Betul, terima kasih kepada Kak Zah. Cuma kalau untuk mereka yang mungkin baru sahaja mengikuti kuliah kita pada pagi ini dan belum lagi ataupun tidak pernahlah mengikuti perbincangannya hadis ini di minggu-minggu yang lalu, saya ingin maklumkan hadis ini berada dalam kitab kita di halaman yang ke berapa ni? 317. Hadis yang ke-35 halaman 317 yang bertajuk adab-adab sosial, yang menyebutkan tentang beberapa perkara tentang adab-adab kita berkomunikasi, bermuamalah sesama manusia sepanjang kehidupan kita ini. Dan ada beberapa perkara yang Nabi SAW pesan kepada kita agar kita jaga demi mengukuhkan, demi membaik pulihkan hubungan kita sesama manusia. Jadi ada beberapa perkara yang Nabi larang di situ. Kalau masih ingat lagi perbincangan kita berkenaan dengan hadis kita yang ke-35 ini muslimah, kita dapati bahawa perbincangan ini menyentuh tentang beberapa larangan
yang Nabi SAW highlightkan kepada kita, yang Nabi tekankan kepada kita, iaitu jangan kita saling dengki, jangan saling kita membenci, jangan kita saling membelakangi, jangan kita jual barang di atas jualan orang lain, kemudian jangan kita khianati dan sebagainya. Ada pelbagai macam yang telah kita bincangkan selama beberapa minggu berkenaan dengan hadis kita di bab yang ke-35 ini. Baik, jadi hari ini kita akan sambung perbincangan tentang hadis ini untuk perenggan yang berikutnya bagi hadis tersebut, iaitu kita akan masuk kepada satu lagi sabda Nabi SAW yang mana perbincangan kita pada pagi ini berada di halaman 327. Jadi muslimah yang ada kitabnya, saya persilakan untuk buka muka surat 327 untuk kita semak perbincangan kita pada pagi ini, yang mana kita akan memfokuskan sabda Nabi SAW yang berbunyi, Al-Muslimu akhul Muslim, la yazlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yahqiruhu. Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lainnya, justru jangan menzalimi, jangan merendahkan dan jangan menghinanya. Jangan menzalimi, jangan merendahkan dan jangan menghinanya. Baik, saya faham dalam kitab kita ada dia perkataannya sedikit berbeza lah. Dalam kitab kita menggunakan perkataan wala yakdhibuhu. Mungkin ada Ustazah dalam kitab lain, Ustazah dekat slide Ustazah lain, betul. Saya tahu ada sedikit kelainan lah di situ. Tapi tak mengapa, dia masih lagi mengandungi ciri-ciri ataupun larangan yang hampir serupa sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan. Kedua-dua hadisnya sahih, ia cuma hanya sedikit perubahan ataupun sedikit perbezaan daripada matan hadisnya ataupun ungkapan kata yang diucapkan. Tapi jangan risau, tidak ada sebarang kesilapan daripada sudut taipan dan sebagainya. Cuma saya sengaja untuk tampilkan hadis-hadis yang berbeza sebab daripada apa yang ada dalam kitab kita. Dalam kitab menyebutkan wala yakhdhuluhu wala yakdhibuhu. Maksud wala yakdhibuhu yang tidak ada dalam slide kita pada pagi ini ialah jangan membohonginya. Jadi kita sesama Muslim, kita dan saudara kita Muslim yang lain, selain daripada beberapa perkara yang telah kita bincangkan di minggu-minggu yang lepas. Tu Nabi kata apa? La tahasadu, kan? La tanajashu, wa la tadabaru. Semua tu dah kita bincangkan. Nabi kata jangan mengkhianati, jangan buat perkara-perkara yang berkaitan dengan an-najash, jangan saling membelakangi. Kalau masih ingat lagi, sebelum saya cuti lah minggu lepas kita ada bincangkan perkataan Nabi yang mana Nabi kata apa? Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba Allah yang saling bersaudara. Itu pesan Nabi SAW. Kenapa Nabi SAW berpesan kepada kita agar kita menjadi hamba Allah yang saling bersaudara? Supaya bila kita ada kecintaan dalam hati kita sesama manusia ini, kita tidak buat perkara-perkara yang boleh merosakkan hubungan persaudaraan tersebut. Sebab itu sekali lagi, setelah Nabi kata apa kepada kita? Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba Allah yang saling bersaudara. Setelah itu, Nabi sebutkan dengan hadis ini. Nabi kata apa? Al-muslimu akhul muslim. Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lain. Sebab itu, la yazlimuhu. Dia tidak boleh menzalimi saudara Muslim yang lain. Wa la yakhdhuluhu. Dia juga tidak boleh merendahkan. Atau dalam kitab kita menggunakan perkataan wa la yakdhibuhu. Tidak boleh dia bohong pada saudaranya. Wa la yahqiruhu. Jangan kita merendahkan dan menghina saudara kita yang lain. Jadi di sini muslimah, kita lihat apa yang disabdakan oleh Nabi SAW itu tadi. Ianya sebenarnya bertepatan dengan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim.
Di kitab kita sendiri di sini menyebutkan bahawa ini terambil. Maksudnya apa yang Nabi SAW sebutkan itu tadi adalah sesuatu yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Di mana kita lihat di sini ada surah Al-Hujurat ayat yang ke-10. Ya, surah Al-Hujurat ayat yang ke-10 yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahawa mukmin itu adalah bersaudara. Apa kata Allah dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-10? Di sini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sebenarnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang bertelingkah itu. Lalu, apa kata Allah di sini? Dan bertakwalah. Okay, wattaqullah. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. La'allakum turhamun. Supaya kamu beroleh rahmat. Jadi di sini kita dapati hubungan persaudaraan yang ada antara kita orang beriman ini, ia berkait rapat dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah pesan kepada kita, wattaqullah. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah, dia akan berusaha untuk menjaga hubungan persaudaraan yang ada dalam kehidupannya. Yang mana dia akan pegang kemas sabda Nabi SAW yang dah dipelajari pada hadis ini dari sejak awalnya, tentang tidak hasad, tidak dengki, tidak buat perkara-perkara, semualah perkara-perkara yang Nabi larang itu. Kerana apa? Ketakutannya kepada Allah Azza wa Jal. Dia takut kepada Allah, iaitu takwanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan perkara-perkara yang boleh menzalimi, membohongi, merendahkan dan menghina saudaranya yang lain. Kerana dia juga faham bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sudah menegaskan bagaimana ukhuwah yang ada antara kita. Iaitu ukhuwah itu bukan ukhuwah yang saja-saja, tetapi ia adalah antara bentuk persaudaraan yang ada antara kita sebagai bukti kita sebagai insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah kata dalam ayat ini, fa aslihu, hendaklah kalian saling mendamaikan. Jika ada kita lihat mungkin kawan kita muslimah, kawan kita muslimah yang A, muslimah yang B, mereka ini bertengkar dan sebagainya, kita ada tanggungjawab untuk merapatkan mereka kembali ketika berlaku perselisihan faham antara mereka. Kerana apa kita tidak mahu ukhuwah itu dia terlerai begitu sahaja. Seboleh mana kita usaha untuk selamatkan ukhuwah yang sedia ada antara kita, antara rakan kita, kan? Kita bantu supaya mereka yang bertengkar, mereka yang berselisih faham agar berbaik semula. Ini tugas orang yang beriman muslimah. Bila kita beriman kepada Allah, kita sebagai seorang muslimah yang benar-benar bertakwa kepada Allah, kan kadang-kadang kita kawan ni kadang-kadang mungkin ada 5 orang, 4 orang, biasalah kita ni kawan yang rapat ni tak semua kita rapat, betul tak? Tak semua kawan-kawan kita rapat. Kawan itu ramai. Tapi yang kita nak panggil sahabat itu adalah kurang, kan? Tak semua orang boleh jadi sahabat kita. Mungkin kita kawan 5 orang rapat sangat-sangat. Dalam 5 orang itu tiba-tiba ada di kalangan 2 orang di antara kita ni yang berselisih faham dan sebagainya. Jadi kita ni yang 3 orang ni nak tengok je ke kawan kita yang 2 orang dalam grup kita ni nak bertengkar? Tak boleh, bukan begitu caranya. Tak apalah Ustazah, biarlah masalah dia, kita ni jangan masuk campur. Oh, kita ni muslimah, bila part kawan kita belanja bukan main lagi nak duduk semeja. Tapi bila kawan kita bergaduh ke apa kan, kita pun duduk jauh-jauh. Ini bukan, namanya kita ni bukan begitu keadaannya bila kita kata kita bersahabat, bersaudara. So bila kita ni kawan, rapat dan sebagainya, bila ada berlaku perselisihan faham, pertelingkahan antara rakan-rakan kita, kita ada tugas
Sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita, fa aslihu, Allah kata, damaikanlah. Ya, damaikanlah. Bila kita lihat ada di kalangan teman kita yang bertengkar ataupun berselisih faham itu tadi. Ya. So kita lihat ya muslimah di sini. Ada beberapa perenggan yang diberikan kepada kita sebagai penjelasan daripada apa yang telah saya nyatakan di sini. Apa kata Imam Ibn Rajab Al-Handali dalam kitabnya? Di sini beliau katakan begini, kerana orang-orang mukmin itu bersaudara. Kita semua saling bersaudara. Kerana itu, maka mereka diperintahkan melakukan perkara yang dapat merekatkan dan menyatukan hati. Merekatkan maksudnya mendekatkan lah ya, mendekatkan dan menyatukan hati di antara mereka. Dan sebaliknya, mereka dilarang melakukan perkara yang menyebabkan hati saling menjauh dan berselisih. Juga kerana di antara sifat seorang bersaudara adalah memberikan manfaat bagi saudaranya yang lain dan menghilangkan mudarat darinya, dan di antara mudarat yang paling besar yang wajib dihilangkan dari sesama muslim adalah kezaliman. Jadi kita lihat begini muslimah, dalam keadaan kita ingin merealisasikan apa yang Nabi SAW sebutkan kepada kita itu tadi. Yang mana Nabi kata apa? Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim yang lain adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Dan sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala tekankan dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-10 ini. Apa kata Allah? Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Ada beberapa perkara yang perlu kita lakukan dan perlu kita fahami di sini bagi merealisasikan persaudaraan yang ada dalam hadis Nabi dan juga dalam Al-Quranul Karim itu tadi. Apa dia? Okey. Sebagaimana yang telah dijelaskan tadi dalam kitab kita, saya nak berikan beberapa poin di sini. Iaitu kita perlu sentiasa menjaga hubungan persaudaraan antara kita. Bagaimana? Begini. Untuk merealisasikan persaudaraan itu tadi, kita nak jaga hubungan persaudaraan antara kita. Pastikan kita buat perkara yang boleh mengiratkan antara satu dan yang lain. Sebagaimana tadi kan dia kata, yang boleh menyatukan hati di antara mereka. Jadi kita usahalah ya muslimah untuk kita saling mengiratkan. Tapi ini pun nak kena explain juga. Janganlah kita buat perkara-perkara yang tak baik pula. Mentang-mentang kita ni saling bersaudara apa-apa member kita buat yang tak baik pun kita nak join sekali. Ini tak boleh. Maknanya itu dah terkeluarlah daripada apa yang Nabi ajarkan. Kita pun kata, tak apa Ustazah, saya kena tolong dia. Tak apa dia zalimi orang lain, kita kena support dia zalimi orang lain. Kita kan nak mengeratkan silaturahim. Jadi saya nak kena jaga hubungan saya dengan teman saya. So dia buat benda tak baik pun saya kena support. Ini tak boleh. Okay, so kena faham di sini. Nak mengeratkan hubungan kita dengan teman kita ataupun dengan sesiapa sajalah yang dah baik dengan kita, kena pastikan caranya juga betul. Jika caranya salah, tak boleh. Maknanya apa-apa perkara yang dibenarkan, contoh saling ziarah menziarahi, memberikan hadiah, memberi salam, bertanya kabar, ini okey. Saling bantu-membantu, teman kita perlukan bantuan yang baik lah bukan bantuan yang tidak baik. Sebab ada juga kita ni saling membantu pada perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang tak baik. Sebab tu Allah kata apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Saling nak bantu-membantu ni ada dua muslimah. Satu, Allah pesan kepada kita, kalau nak saling tolong-menolong, maka tolong-menolonglah pada perkara yang kebaikan dan juga ketakwaan. Jadi bila kita nak mengeratkan hubungan kita antara satu dan yang lain, ia perlu atas dasar takwa dan kebaikan. Tapi Allah kata apa? Dalam surah Al-Ma'idah itu tadi, wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Janganlah kalian saling bantu-membantu pada satu perkara yang dosa dan juga permusuhan. Jadi kalau kawan kita dia nak bermusuh dengan orang lain, kita tidak boleh bantu muslimah.
Bukan kita tak boleh kata atas alasan saya nak kena eratkan hubungan saya dengan teman saya. Dia kan saya punya BFF. Hashtag Tiljannah Ustazah. Jadi saya kena support dia. Kalau dia tak suka kawan dia tu, saya kena support. Jadi kalau dia nak zalimi, saya pun kena support untuk zalimi. Tak boleh begitu muslimah. Sebab ia terkeluar daripada apa yang Allah perintahkan pada diri kita. Maka kalau kita nak buat perkara yang mengeratkan hubungan persaudaraan antara kita dan teman kita, pastikan ia berada pada atas kebaikan dan ketakwaan. Baru tepat. Sebagaimana yang Nabi SAW pesan kepada kita dan sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita. Okey, baik. Seterusnya, poin kita yang kedua di sini, elak perkara yang boleh merenggangkan. Ya, elak perkara yang boleh merenggangkan. Maknanya di sinilah kita ni jangan buat perkara-perkara yang menzalimi, yang mengkhianati, backstab kawan kita kan. Kita depan lain, belakang lain. Ini adalah perkara yang boleh merenggangkan hubungan persaudaraan sesama kita. Jadi kita jangan buat perkara-perkara yang sedemikian yang boleh merosakkan hubungan tersebut. Kalau di sini dijelaskan kepada kita, merenggangkan sahaja kita perlu elakkan, apatah lagi perbuatan-perbuatan yang boleh merosakkan hubungan persaudaraan itu tadi. Jadi, bila kita dah buat perkara yang boleh mengeratkan, dan kita elakkan perkara yang boleh merenggangkan hubungan itu tadi, bermakna kita usaha untuk memberikan manfaat kepada saudara kita. Kita usaha untuk memberikan manfaat kepada saudara kita. Manfaat ni maksudnya daripada pelbagai sudut lah ya. Saling bantu-membantu bila dia perlukan kan. Bila dia perlukan support, emosi, apa-apa semua. Dia perlukan nasihat dan sebagainya. Kita tampil ke hadapan. Untuk berikan bantuan kepada dia. Itu maksudnya manfaat. Okay. Dan di situ ialah bila kita kata kita berikan manfaat kepada teman kita, dalam masa yang sama, kita hilangkan mudarat yang ada pada diri dia. Sebab bila kita dah bantu teman kita tadi kan yang dalam kesusahan, bermakna kita juga menghilangkan mudarat yang ada pada diri dia. Okay. Jadi di sini tadi, kita disebutkan ya, dinyatakan bahawa antara perkara yang paling besar, di antara mudarat yang paling besar, yang wajib untuk kita hilangkan dari saudara sesama Muslim adalah kezaliman. Itu antara perkara yang paling besar. Iaitu mudarat yang paling besar yang perlu kita hilangkan berkenaan dengan kezaliman. Sebab itu tadi Nabi kata apa? La yazlimuhu. Jangan menzaliminya. Ya, jangan menzaliminya. Jadi, bahkan disebutkan begini ya, bahkan ini tidak hanya khusus bagi orang Muslim kerana hal ini haram terhadap orang lain. Maknanya bila kita faham tentang hadis ini, ia bukan hanya khusus untuk orang Islam. Kan? So di sini walaupun Nabi kata al-muslimu akhul muslim, seorang Muslim dia adalah bersaudara bagi Muslim yang lain. Adakah yang non-Muslim kita nak biarkan? Kita boleh zalimi mereka? Kita boleh hianati mereka? Kita boleh berbohong? Kita boleh menghina dan merendahkan mereka? Tidak boleh. Sebab itu bukan ajaran Nabi SAW. Kita tidak dibenarkan untuk buat kezaliman. Ini mudarat yang paling besar ya Muslimah. Kita tidak dibenarkan untuk buat kezaliman kepada sesiapa sahaja. Tak boleh. Hatta dengan binatang pun kita tak boleh buat zalim. Ya? Kita nampak kucing kita tendang boleh? Marah Kak Ram kalau nampak kucing kita tendang. Jangan tendang kucing. Dia tu pencipta kucing. Okay. Jangan tendang kucing. Nampak kucing tak suka kucing tendang. Boleh. Itu zalim namanya. Biarkan nampak binatang ke apa kan. Biarkan dan sebagainya. Yang dalam keadaan susah dan sebagainya. Itu adalah bentuk kezaliman. Sebab tu saya kata, hatta dengan binatang pun kita tak boleh untuk buat kezaliman, apatah lagi sesama manusia, tanpa mengira kulit, warna, keturunan bangsa dan sebagainya. Sebab itulah yang diangkat oleh agama kita, ya, supaya kita ni jadi umat ataupun jadi masyarakat yang tidak buat perkara-perkara yang tidak baik kepada orang lain. Antaranya ialah yang paling besar mudarat itu untuk kita hilangkan ialah kezaliman. Ya, kezaliman.
Dan di sini, kenapa kita kata tak boleh? Kerana ia adalah perkara yang Allah haramkan. Sebagaimana dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini hadis qudsi ya muslimah, ya, bukan ayat Al-Quran. Tapi bila kita kata hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala sebagai punca pertama yang mengucapkan hadis itu. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dia begitu keadaannya, tapi dia bukan ayat Al-Quran. Tak boleh bawa masuk solat lah ni. Jangan tiba-tiba pula pergi bawa masuk solat. Hadis qudsi berbeza dengan ayat Al-Quran. Yang mana di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini, apa kata Allah? Ya ibadi. Ya ibadi, wahai hambaku. Inni haramtu zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku telah mengharamkan diriku untuk berbuat kezaliman. Allah haramkan padanya untuk berlaku zalim terhadap hambanya. Ya, Allah haramkan sifat ini padanya. Dan apa kata Allah? Wa ja'altuhu bainakum muharrama. Wa ja'altuhu bainakum muharrama. Dan perbuatan zalim itu pun aku haramkan di antara kalian. Fala tazalamu. Oleh itu, janganlah kalian saling berbuat zalim. Ini larangan Allah, menunjukkan kepada kita bahawa perbuatan zalim adalah perbuatan yang dikategorikan sebagai dosa besar. Yang mana Allah haramkan ke atas hambanya. Dan Allah pesan, bila Allah kata, aku dah haramkan di antara kalian, jadi bila aku haramkan di antara kalian, bermakna kalian tidak boleh saling menzalimi di antara satu dan yang lain. Tak boleh melakukan sedemikian. Itu juga yang Nabi SAW sebutkan tadi kan. Nabi kata apa? La yazlimuhu. Janganlah dia menzalimi saudaranya yang lain. Kenapa Nabi kata sedemikian? Kerana Allah Subhanahu wa taala sendiri mengharamkan perkara itu. Ya, jadi di sini antara perkara yang perlu kita perhatikan, ya, kalau kita lihat dalam kitab kita di situ, Nabi SAW menyebutkan tentang kezaliman. Ya, iaitu bantu orang yang zalim dan dizalimi. Dalam kitab kita ada, ya, di perenggan yang terakhir sekali di bawah itu, muka surat 327 ada disebutkan dalam kitab kita, yang mana kalau kita rujuk di sini, ya, Nabi pesan kepada kita, bantulah mereka yang dizalimi. Oh, saya silap type di situ. Bantulah mereka yang dizalimi dan zalim. Sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan kepada kita. Apa kata Nabi? Unsur akhaka zaliman aw mazluman. Bantulah saudaramu sama ada dia zalim atau dizalimi. Macam mana tu? Bantulah saudaramu sama ada dia zalim atau dizalimi. Para sahabat ketika mereka mendengar sabda Nabi SAW itu tadi, mereka pun bertanya kepada Nabi. Apakah pertanyaan mereka? Jadi salah seorang di kalangan lelaki, ya, yang mendengar ucapan Nabi itu tadi, dia pun kata kepada Nabi, ansuruhu idza kana mazluman. Afara'aita idza kana zaliman, kaifa ansuruhu? Dia tanya kepada Nabi. Apa kata dia? Wahai Rasulullah, saya guna bahasa saya, ya, begini muslimah. Kalau orang yang dizalimi, saya bantu. Kita bantu orang yang dizalimi. Okey, kita jelas. Dan tentu-tentu dia itu dizalimi, maka kita ada tanggungjawab untuk membantu teman kita, saudara kita, ahli keluarga kita, adik-beradik kita, ibu ayah kita, siapa sajalah, ya, yang kita kenali. Yang baik dengan kita tu tadi kan, yang ada hubungan persaudaraan dengan kita tadi, yang mereka dizalimi, kita bantu. Okey, kita mafhum tentang hal itu, kita faham. Kita perlu bantu. Tapi bagaimana pula? Tadi kan Nabi kata apa? Bantulah saudaramu yang zalim dan dizalimi. Kalau yang dizalimi, kita fahamlah, kita boleh bantu dia. Tapi bagaimana kita nak bantu orang yang zalim pula? Ini persoalan yang diajukan kepada Nabi SAW.
Maka di sini, apa jawapan Nabi kepada lelaki itu? Nabi kata kepada dia, Qala tahjuzuhu aw tamna'uhu minaz zulmi fa inna dhalika nasruhu. Nabi SAW pun menjawab, apa kata Nabi? Engkau mencegahnya atau menahannya dari melakukan kezaliman, itulah cara membantunya. Okay, ini jawapan Nabi kepada lelaki itu. Bagaimana kita nak bantu orang yang zalim? Orang yang zalim ini dahsyat, muslimah. Ya, dia orang yang zalim ni, dia dah tak kenal dah adik-beradik ke, isteri ke, suami ke, anak ke, kan? Orang zalim begitu. Dia tak kenal siapa. Kalau dia nak buat zalim, dia buat zalim. Tapi ada caranya yang kita boleh bantu orang yang zalim ini, kata Nabi. Iaitu kita usaha untuk cegah apa yang dia buat. Kita tahan dia daripada buat kezaliman itu. Bila kita cegah, kita tahan dia daripada melakukan kezaliman tersebut, inilah cara kita bantu orang yang zalim. Itu pesan Nabi SAW. Yang mana kedua-duanya ini, ya, bila kita bantu saudara kita yang dizalimi, bila kita bantu saudara kita yang zalim itu tadi, kan, ia adalah antara cara kita memberikan manfaat dan antara cara kita menghilangkan mudarat. Okey, itu yang Nabi SAW sebutkan itu tadi. Baik, seterusnya ya muslimah, sila rujuk kepada muka surat kita yang berikutnya, iaitu muka surat 328. Di perenggan kita yang kedua, ya, di halaman 328 di situ dijelaskan kepada kita di antaranya juga, iaitu antara perkara yang perlu kita perhatikan untuk kita menjaga hubungan persaudaraan antara kita, ya, apa katanya, adalah berbohongnya seorang Muslim kepada saudaranya. Kerana itu tidak halal bagi seorang Muslim berkata kepada saudaranya, lalu dia berbohong kepadanya, tetapi dia tidak boleh berbicara kepadanya kecuali kejujuran. Maka kalau kita ni, bila kita ada hubungan persaudaraan antara satu dan yang lain, namun bila kita banyak bohong dengan kawan kita tadi, kan, ini kita panggil satu hal yang memberikan mudarat kepada saudara kita. Sebab itu dalam kitab kita menyebutkan wala yakdhibuhu, Nabi pesan. Jangan kalian ataupun jangan engkau membohonginya. Boleh tak kita terima? Saya nak tanya ni muslimah, boleh tak kita terima kalau orang asyik bohong daripada kita? Sila jawab di situ. Ada jawapan tak? Kalau orang bohong dengan kita, kan, boleh terima tak? Kenapa tak boleh terima? Kalau kata tak boleh terima, kenapa tak boleh terima? Macam mana? Kak Zah boleh terima ke Kak Zah kalau ada orang bohong Kak Zah? Kak Ram ke Azfar di situ, macam mana? Boleh tak kita terima? Kawan kita dah baik-baik dengan dia, kan, tiba-tiba kita dapat tahu selama ini, ini drama sikit, selama ini kita bersahabat di atas satu pembohongan yang begitu besar. Kita pun kata, aku dunia akhirat pun aku tak boleh terima lah, kau bohong aku, hidup-hidup kau buat aku. Kita akan cakap gitu, kan, dengan teman kita. Tak boleh dan tak suka. Kak Aisyah pun kata tak boleh, tak suka. Hilang kepercayaan. Yes, itu. Bila orang bohong kita, kita akan hilang kepercayaan kita kepada dia. Sebab tu Nabi kata apa? Wala yakdhibuhu. Ya, janganlah dia, itu kita ni, bila kita bersaudara, sesama saudara ini, tak boleh kita saling membohongi. Sebab dia akan menyebabkan hilang kepercayaan. Dah tak percaya lagi. Kak Som kata, tak boleh terima, dah tak percaya lagi dengan dia. Ini tak percaya lagi dah dengan dia. Tak boleh lah Ustazah. Orang kalau dah sekali, kita kalau saya ni Ustazah, kalau orang dah sekali bohong saya, jangan harap for second time saya nak percaya lagi cakap dia. Tu kita. Kita perangai gitu, kan? Betul tak? Tak boleh Ustazah. Som kata tak boleh. No more trust to the person. Yes. Dah tak ada trust lagi. Sebab itu dalam agama kita larang. Bila kita ada hubungan persaudaraan,
kita suka-suka bohong. Kan? Dengan kawan-kawan kita ni, dengan teman kita. Kita suka-suka bohong dengan dia. Kerana apa? Kita rasa kita rasa kadang-kadang ada orang ni bohong kan sebab ada kepentingan diri dia sendiri. Betul tak? So kita pun tak tahulah apa kepentingan yang ada pada diri seseorang. Itu masing-masing lah ya, diri masing-masing. Okay, mungkin orang ni ada kepentingan yang itu, orang ni ada kepentingan yang itu kan. Dia saja-saja bohong kita dan sebagainya supaya orang itu suka kita. Itu kadang-kadang masalah. Jadi maknanya bila kita mula berbohong, tidak ada keikhlasan di dalam persahabatan, di dalam ukhuwah yang terbina antara kita dengan dia. Ini sebabnya kenapa Nabi larang. Bila kita ni dah tak ada trust, tidak ada kepercayaan dengan teman kita, agak-agak kita ni nak ke buat baik dengan dia. Saya rasa kalau kita hari dah tak ada no more trust dengan that person, maknanya kita ni susah kita nak buat baik, nak berbaik dengan dia. Kan kita nampak nombor dia keluar je dekat phone kita. Oh loh, kita nampak nama dia kan. Tak ada maknanya kita nak jawab panggilan dia. Dia mesej kita ke apa kan, kita tengok keluar number dia ke apa. Dia ni ya tak ya. Kita kata sin. Kan kita cuma dia ni sin je, blue tick aku say dia ni. Itu blue tick. Kenapa kita blue tick je? Kenapa kita just sin saja apa yang dia ni mungkin antara sebabnya kita dah tak percaya lagi pada dia. Dia akan mengakibatkan hubungan persaudaraan itu tadi rosak. Ya, hubungan persaudaraan itu tadi rosak. Yang akhirnya mungkin kita bergaduh, bermusuh kan, putus saudara. Kau sampai bila-bila pun aku tak nak tengok muka kau. Bayang kau pun aku tak nak nampak. Ni kadang-kadang kita. Yang bayang kau pun aku tak nak nampak. Sudah, kita tak nak dengar pun nama dia. Mungkin itu berlaku bila kita mula berbohong dan sebagainya. Sebab itu ia menjadi larangan Nabi SAW. Dan selain daripada berbohong itu kan, ya, kita ada beberapa perkara lain yang disebutkan di sini. Ya, kalau cuba lihat ya muslimah pada perenggan kita yang berikutnya. Ini saya nak ambil sebagai perbincangan kita yang terakhir lah ya pada pagi ini. Iaitu di antaranya juga adalah seorang Muslim. Dia menghina, merendahkan Muslim lainnya. Dan hal ini muncul dari sifat sombong. Sebagaimana Nabi SAW bersabda. Ya, sebagaimana Nabi SAW bersabda. Apa sabda Nabi di situ? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia, iaitu meremehkan orang lain. Ya? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itu yang Nabi SAW sebutkan kepada kita. Sebagaimana di dalam perbincangan kita pada pagi ini, apa kata Nabi? Apa kata Nabi tadi, muslimah? Ingat tak? Nabi sebutkan apa tadi? Ini Nabi kata. La yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. Jangan merendahkan dan jangan menghinanya. Dalam hadis yang lain, Nabi sebutkan apa? Yang tadi lah ya, yang ada dalam kitab kita. Nabi kata, jangan merendah dan menghina. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan. Ini saya dah sebutkan. Saya dah sebutkan kan? Oh, belum kat sini tak. Semalam saya sebutkan di mana? Semalam ada perbincangan kita dalam kuliah. Pagi ke petang? Petang. Okey. Saya tak ingat dah. Pagi ke petang. Petang ya. Tak silap saya di Masjid Kampung Siglap. Okey, kita bincangkan. Baru semalam kita bincangkan. Jadi jika ada muslimah kita yang ikuti kuliah kita semalam di Masjid Kampung Siglap, saya ada sebutkan tentang hal ini. Iaitu kita bincangkan berkenaan dengan kesombongan. Ya, kita bincangkan berkenaan dengan kesombongan. Yang mana Nabi SAW sebutkan, orang yang sombong, dia akan buat dua perkara. Iaitu dia akan menolak kebenaran dan dia akan meremehkan orang lain, iaitu menghina orang lain. Jadi di sini Nabi pesan kepada kita tadi,
Jangan merendahkan dan jangan menghina. Kerana merendahkan dan menghina itu adalah sifat orang yang sombong. Jika kita rujuk dalam salah satu riwayat yang lain berbunyi wa ghamsun nas. Ta jadi sad. Ya, huruf ta jadi sad. Kalau dalam slide kita dan dalam kitab tu di atas kan disebut wa ghamtun nas. Ada dalam riwayat lain yang menyebutkan dengan wa ghamsun nas. Digunakan huruf sad. Apa perbezaannya kita lihat di sini? Dan mencela manusia. Dan ghamsun nas maknanya mencela dan merendahkan orang lain. Dia hampir sama lah ya perkataannya. Kalau ghamtun nas pun maksudnya merendahkan orang lain. Ghamsun nas juga maksudnya merendahkan orang lain di situ. Jadi kita dapati bahawa Nabi SAW pesan kepada kita. Bila kita saling bersaudara, kan bila kita ni ada hubungan persaudaraan antara satu dan yang lain. Untuk memberikan manfaat dan untuk menghilangkan mudarat itu tadi, antaranya ialah kita tidak menghina, kita tidak merendahkan antara satu dan yang lain. Okay, so itu yang Nabi SAW ingatkan kepada kita. Jangan kita nampak mungkin orang itu dia tidak berkelebihan sebagaimana kita. Mungkin dia tak berapa high class ke apa kan. Tak berapa high class. Macamlah kita high class sangat ya. Mungkin kita lihat dia, alah dia ni tak ada apa pun pada dia. Kita mula merendahkan. Kita mula ucapkan perkataan-perkataan yang merendahkan dia. Pandang sipi je kita ni kan. Kalau nampak dia tu kan, malas lah aku. Maknanya itu sombong. Bila itu berlaku bermakna ada kesombongan pada diri kita. Dan hal sedemikiannya tidak seharusnya berlaku bila kita ada hubungan persaudaraan. Dan kita ni kena bijak ya muslimah. Bila kita berteman, bila kita kawan, kalau ada orang yang buat kita sedemikian, dia pandang kita sipi-sipi saja kan, jangan sangat kita ni berbaik-baik dengan dia. Saya bukan nak suruh kita ni merenggangkan apa, tidak. Sebab kita ni ada maruah dan harga diri. Ya, agama kita juga menuntut kita supaya jaga maruah kita, jaga harga diri kita. Kalau orang dah mula pandang sipi pada kita, pandang rendah pada kita, jangan kita nak dekat-dekat dengan dia. Sebab dia boleh menzalimi diri kita. Orang yang sedemikian begitu keadaannya. So kita ni jangan, kalau orang ni dah buat kita sekali, kalau dia dah pandang sipi-sipi dengan kita ni, kalau dah pandang rendah pada kita, jangan kita sibuk-sibuk nak rapat-rapat dengan dia muslimah, jangan. Maknanya kita ni macam tak ada, orang kata apa self-respect tau. Faham tak? Kita ni mesti jaga diri kita ni. Hormati diri kita. Bila orang dah pijak maruah kita ni, jangan kita dah macam tu pun kita masih lagi nak teman, nak kawan dengan dia, nak baik dengan dia kan. Orang dah pijak dah kita ni. Tapi kita masih tak apalah, saya nak kawan dengan dia. Dia kaya. Dia kaya. Ada orang begitu. Tak apalah dia kaya. Kalau saya tak kawan dengan dia, ni siapa nak kawan dengan saya? Ramai orang nak kawan dengan kita muslimah. Jangan kita ni rasa macam kawan kita tu satu je gitu kan. Tak boleh begitu. Ya, jaga kehormatan diri sendiri. Jaga diri kita ni. Kalau orang dah buat kita macam-macam ni, usahalah. Sebab ini kita panggil sebagai benda yang negatif. Toxic people. Kan? Orang-orang yang begini perlu dijauhi. Sebab ia buat kita ni jadi orang yang tak sihat. Zahir dan batin. Saya kata dia zahir dan batin. Dia buat kita, perasaan kita kan, dia akan buat kita rasa rendah diri, dia akan buat kita rasa tak ada harga diri. Orang yang begini tak baik untuk kita jadikan teman. Okay, orang yang begitu tak baik untuk kita jadikan teman. Sebab itu, kalaulah kita memang dah usaha tadi kan untuk berbaik dengan dia, tapi dia tak nak, bahkan dia buat kita macam-macam, dia buat kita, dia perangai dia teruk pada diri kita, yang mana dia buat perkara yang Nabi larang, iaitu Nabi kata apa? Jangan menghina, jangan merendahkan. Tapi dia buat itu pada diri kita. Okay? Dan kita pun dah beritahu pada dia, tak boleh tahu buat gini, Nabi larang sebagainya. Dia peduli apa? Ada aku kisah, dia kata kan? Ada aku kisah. Suka hati akulah nak buat apa. Ini orang yang sombong. Orang sombong begitu. Ya, dia takkan kisah apa dia buat pada kita. Sebab itu kita jangan invite lah ya. Kita jangan jemput benda-benda yang negatif ini dalam hidup kita. Kita pun tak nak buat perkara yang Nabi larang. Sebab kemungkinan besar kalau kita ni pun kepala kita besar. Okay? Kalau kita ni besar kepala lah kan. Kita pun akan buat perkara yang sama pada diri dia. Dia hina kita, kita hina dia balik. Dia rendahkan kita, kita rendahkan dia balik. Itu perkara yang tidak baik.
Bila kita kata kita nak ada satu hubungan persaudaraan sebagaimana yang Nabi SAW perintahkan kepada kita, dia tidak ada ciri-ciri dalam persaudaraan itu ya, dia tidak ada perkara-perkara yang merendahkan. Saling merendahkan, saling menghina itu tidak ada. Okay, so kena ingat perkara yang sebegini. Bila kita ada hubungan persaudaraan antara satu dan yang lain, hal itu perlu dijaga sebaik-baiknya supaya apa? Ingat ya, tadi poin-poin yang dah kita sebutkan, iaitu sentiasa menjaga hubungan persaudaraan tadi agar kita buat perkara yang boleh mengeratkan. Elak perkara yang boleh merenggangkan. Usaha kita ni ya, sebagai seorang teman, sebagai seorang saudara untuk berikan manfaat kepada orang lain. Dalam masa yang sama, bukan hanya sekadar kita berikan manfaat, tetapi kita juga hilangkan mudarat yang ada pada teman kita ataupun pada saudara kita itu tadi. So begitu keadaan hidup kita ini dalam menjaga hubungan persaudaraan sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan kepada kita itu tadi kan. Kalau saya nak ulang kembali perbincangan kita pada pagi ini, ia menyentuh tentang seorang Muslim adalah bersaudara bagi Muslim yang lain, yang mana ada 3 perkara ataupun boleh kita letakkan di sini 4 perkara yang Nabi SAW menyatakan kepada kita, la yazlimuhu, janganlah kita menzalimi saudara kita. Okay, wala yakhzuluhu, jangan kita merendahkan saudara kita. Wala yakdhibuhu, jangan kita membohongi saudara kita itu tadi. Wala yahqiruhu, jangan kita merendahkan dia, menghina dia. Jangan kita buat perkara-perkara yang sedemikian yang boleh menyebabkan hubungan itu ataupun hubungan persaudaraan yang sudah termeterai antara kita dan seseorang ataupun antara kita dan teman-teman kita, ia boleh menyebabkan hubungan itu menjadi renggang, ya. Ia menyebabkan kita buat perkara-perkara yang kita panggil memudaratkan orang lain. Antaranya itu tadi ya, menzalimi itu tadi kan. Jadi bila kita dapat jaga keempat points yang sudah kita bincangkan tu tadi muslimah, insya-Allah hubungan persaudaraan antara kita, sesama kita, ia akan lebih erat, ya. Kalau ada perkara-perkara yang menyebabkan ia jadi renggang, ia tetap dapat dicantumkan kembali. Jika adalah kita kata perkara-perkara yang memudaratkan, namun kerana kita pegang bahawa kita perlu jadi saudara yang memberikan manfaat, hal yang mudarat itu ia akan cepat dihilangkan. Ya, sebab tu 4 poin tadi amat penting untuk kita realisasikan dalam hubungan persaudaraan antara sama kita, agar kita dapat menjunjung sabda Nabi itu tadi, al-muslimu akhul muslim. Seorang Muslim, dia adalah bersaudara bagi Muslim yang lain. Okay, wallahu a'lam bissawab. Okay, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih kepada mereka yang hadir untuk perbincangan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkatan pada masanya pagi ini kerana mengikuti pengajian kita di Masjid Al-Muttaqin. Ada apa-apa soalan? Mungkin saya boleh ambil satu soalan. Kita ada lagi 2 minit ya di situ. Jika ada soalan lah dipersilakan. Kita boleh ambil satu soalan. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah atas perkongsian ilmu yang pagi ni. Sama-sama. Kasih diterima Kak Som. Okey. Ya, terima kasih juga sama-sama. Alhamdulillah, amin. Ya, Kak Sofi di situ. Alhamdulillah, Ustazah pengajaran yang baik sekali. Terima kasih Kak Zahara. Ya, semuanya alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Saya kira tidak ada soalan ya. Jika tidak ada sebarang persoalan, kita boleh bersurai lah, boleh balik. Boleh balik Dah tentu soalan kita kat depan laptop kita ni, handphone kita nak balik mana Ustazah? Betul juga ya, nak balik mana? Okey, baik. Jika tidak ada apa sebarang persoalan ya, kalau mungkin ada nantilah minggu depan saya akan nanti saya tengok kembali kalau ada kita minggu depan kita bawa soalan itu tapi minggu depan tak ada ya Ustaz. Minggu depan kita tidak ada kuliah ya sebab apa, cuti di Bali ya. Okey. Minggu depan betul ya? Saya tak silap saya rasa. Minggu depan kita tidak ada kuliah.
kerana masjid juga ada program, saya difahamkan sedemikian, masjid juga ada program dan kita memang kebetulan pada masa itu adalah cuti umum. Jadi kita rehat. Kita jumpa pada next week, minggu depan yang lagi satu. Okay, so jangan tunggulah kuliah kita, maknanya tidak ada. Sila ikuti kuliah-kuliah program yang akan disediakan oleh pihak masjid ya pada minggu depan lah yang dianjurkan dan disediakan oleh pihak masjid sebagai program lain lah untuk memeriahkan, memakmurkan Masjid Al-Muttaqin. Okay, syukran Ustazah and take care, stay safe always, pengajaran yang manfaat ya. Begitu juga, sama juga Kak Aisyah untuk semua juga di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan dan juga kelapangan masa untuk kita terus-terusan mengikuti pengajian yang telah disediakan oleh pihak Masjid Al-Muttaqin. Jadi Ustazah tutup kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.